السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertamanya kita bersyukur kerana dengan izin dan pertolongan daripada Allah Azza wa Jal, pada malam ini kita dapat meneruskan satu program khas yang telah berlangsung beberapa siri yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIPS, dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam dan masjid-masjid yang terpilih, yang mana program ini bagi bertujuan menyemarakkan dan menimbulkan kesedaran, menggalakkan umat Islam di Perlis khususnya, di Malaysia amnya, untuk berzakat dan berwakaf. Sebab itu dalam tajuk-tajuk yang kita pilih, ada sebahagiannya berhubung dengan zakat, dan sebahagian daripada tajuk-tajuk itu berhubung dengan wakaf. Dan pada malam ini Masjid Al-Mursyid Guring Pauh terpilih sebagai destinasi yang berikutnya di bawah tajuk wakaf tunai. Jadi pada malam ini tuan-tuan, kita akan cuba memberikan sedikit penjelasan dan pencerahan berhubung dengan suatu tajuk yang mungkin baru. Bahkan perkara ini tidak wujud di kalangan para sahabah. Bila kita tengok isu wakaf tunai ni, wakaf duit, kita wakaf dengan duit. Dahulu kita wakaf tanah, bangunan, sesuatu yang bersifat kekal. Kemudian diperbincangkan sedikit di kalangan para ulama tentang isu wakaf harta-harta yang boleh dialih, manqul. Seperti apa? Wakaf kuda, wakaf senjata, wakaf baju besi, peralatan perang dulu. Mungkin kalau kita tengok hari ini, wakaf kenderaan, alat-alat perubatan, aircon, mic dan sebagainya, meja, kerusi dan sebagainya, yang tu dia panggil wakaf harta alih. Okey. Dalam perbincangan wakaf harta alih itu, mangkul itu, yang berbeza dengan harta kekal, tanah, bangunan dan sebagainya, ada suatu topik yang dibincangkan. Ini isu baru. Yang ni disebut oleh para ulama sebagai isu moden, iaitu wakaf tunai. Tunai bermaksud cash. Kita wakaf duit. Tuan-tuan bawa RM10 pergi ke MAIPS, kata dulu kita bawa geran tanah, saya nama sekian, dengan ini niat nak wakaf tanah saya 2 relung untuk MAIPS guna.
Sama ada untuk kubur ke, sekolah ke, masjid ke, wakaf am ke dan sebagainya. Tapi sekarang tuan-tuan, mungkin peluang untuk kita wakaf tanah itu tidak berkemampuan semua pihak untuk buat benda tersebut. Jadi macam mana? Maka di sana ada satu lagi peluang, kempen yang pihak MAIB nak ajak semua tuan-tuan ni tolong sebarkan. Tolong sebarkan. Tuan-tuan boleh berwakaf dengan duit ringgit cash. Itu juga kita namakan sebagai wakaf. RM5, RM10. Bahkan sekarang tuan-tuan boleh buat potongan bulanan. Bagi orang yang ada akaun, dia boleh potong secara bulanan serendah RM15. Kalau tak silap saya, lebih kurang dalam seminggu RM2-3 tu sebulan RM15. Yang mana duit itu akan masuk ke dalam tabung wakaf. RM15 dah boleh wakaf dah sekarang. Dulu mungkin RM15,000, RM20,000 tanah dan sebagainya. Benda itu yang saya akan sebut pada tuan-tuan pada malam ini, insya-Allah. Kita wakaf dengan duit kita. Kan? Dahulu kita kena ada tanah, kena ada bangunan. Sekarang tak perlu. Jadi tak ada alasan untuk umat Islam tidak berwakaf. Boleh? Okey. Baik. Kita tengok sikit hadis yang saya akan bawa kepada tuan-tuan, dan kita tengok perbincangan di kalangan para ulama tentang isu wakaf tunai. Jadi tuan-tuan malam ni bertanggungjawab menjadi wakil kepada masyarakat untuk sebarkan, ajak supaya mereka berwakaf. Dan ada, memang kita telah berurusan, pihak MAIB ni telah berurusan dengan pewakaf yang tetap. Memang dia bagi secara bulanan. Tiap-tiap bulan dia bagi. Ini antara manusia yang terpilih lah. Dia telah mewajibkan diri dia sendiri untuk melakukan wakaf. Kan? Tuan-tuan kalau boleh sebulan, saya ingat bayar Astro lagi mahal. Kan? Duk tengok cerita duk berulang tu kan? Siapa cerita tak tahu, dia kata ada orang offer tukar decoder tu lah. Dia kata boleh rakam. Maksudnya kalau kita terlepas cerita tu, kita boleh rakam, kita boleh tengok nanti. Sebab kadang-kadang bila kita ikut, kita miss satu episod, tak boleh tengok. Jadi kalau kita ambil decoder tu, kita boleh rakam. Dia kata tak payah cerita tu juga esok pun. Tapi kita bayar juga kan. Dalam hidup kita ni banyak urusan kita bayar bulanan dalam perkara-perkara yang sebenarnya tidak bermanfaat pun. Tetapi untuk kita belanja dalam urusan kehidupan yang tidak bermanfaat, kita tak rasa berat. Tapi bila kita nak belanja untuk manfaat akhirat kita, dia ada satu halangan, kita rasa berat. Sebab itu dalam Quran kata apa? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu dia menjanjikan kepada kamu kemiskinan. Quran sebut. Quran kata asy-syaitan. Sesungguhnya syaitan ya'idukum. Dia menjanjikan kepada kamu, dia mencampakkan ke dalam diri kamu perasaan takut miskin apabila kamu membelanjakan harta itu pada jalan agama. Sebab itu perasaan takut rugi, takut miskin, takut berkurang,
dia datang daripada apa? Hasutan, bisikan syaitan. Sesiapa yang ikut dan tunduk, akur, dia rasa sayang nak bagi, dia telah tewas dengan hasutan syaitan. Sebaliknya Quran kata Allah menjanjikan kepada kamu keampunan. Hadirin mukminin, itu intro tentang program kita pada malam ni. Saya kena bagi intro lah, sebab minggu lepas saya juga ceramah. Minggu ni saya ceramah tentang kita bersebut pula. Bukan dia ni main sekali ya. Yang ni program lain, yang ni jemputan kan. Nampak? Baik, saya baca satu hadis, lepas tu kita bincang. Sat lagi tuan-tuan ni jenis advance, bukan boleh. Saya duk dengar kata mana boleh wakaf duit. Duit tu habis, kita kena wakaf benda hak yang boleh guna lama. Nampak dia nak buat keluar boh dia dah. Tak ada orang nak bahas lagi, dia pukul kat atas dah kan. Ada pula wakaf duit. Kalau lagu tu baik saya wakaf tebun talam. Boleh saya nak main wakaf cucuk keria esok. Dia bawa cok kodok dia main bagi kat masjid ni. Saya nak buat apa ni? Tok Imam tanya cok kodok ni. Saya nak wakaf. Tak boleh lah, sekejap lagi makan habis. Duit boleh. Macam mana tuan? Malam ni kita ada bihun goreng. Siapa dia buat sedekah ni? Tak, dia bukan sedekah, dia wakaf. Wih, sakan. Dah kata duit boleh wakaf, pasal apa bihun tak boleh? Sama ya. Duit habis juga, bihun pun makan habis ya. Siapa? Kan? Macam mana ni? Mari kita tengok apa penjelasan di kalangan para ulama dalam isu ini. Baik, sebelum itu kita nak kempen wakaf dulu. Tapi alhamdulillah di Perlis ni ada pegawai-pegawai MAIPS dengan tuan-tuan ni, unit wakaf ni. Di Perlis alhamdulillah semangat untuk berwakaf itu sangat kuat. Dan kita ada dalam simpanan kita lebih kurang, saya tak ingatlah, ada lebih kurang 100 ke 200 keping tanah gran yang telah diwakafkan. Ini satu kehebatan lah kan. Maksud wakaf ni bagi free. Ni nak kena bagi tahu juga. Saat lagi ikut dia pergi bagi kat maik, dia tunggu maik bayar. Wakaf ni bagi free. Tu yang kata hebat tu. Bawa geran tu pergi bagi. Pergi masuk dalam bilik penyaksian. Tahu bilik penyaksian? Bilik penyaksian itu mengaku dan ikrar bahawa saya menyerahkan tanah ini kepada pihak yang diamanahkan, dengan saya menarik hak saya. Tu dia tuan-tuan. Bukan senang kan? Bagi bagi. Dan tuan-tuan tak boleh pergi minta balik. Kok mebay ke lagu mana ke? Pergi dia, ni teman buat apa? Minggu lepas ada saya bagi serlung. Lepas tu nak main bagi lagi serlung. Tak, nak main ambil balik. Tak boleh. Sebab itu sebelum nak bagi, fikir bagi habis. Kan? Tapi kalau fikir banyak sangat tak jadi. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak duk kawal buat apa? Esok nak simpan kita, luih mana? Tuan-tuan punya kubur tu luih mana? Ada 3 penjuru. Kalau 3 penjuru kata besar, kati bahagian tu. Kita nak masuk luih tu ya. Hadirin mukminin, tak apa. Yang tu nanti saya sebut. Sekarang kita baca hadis. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, asaba Umaru ardan bi Khaybar, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها. Kata Abdullah ibnu Umar bahawa bapa dia Umar Al-Khattab telah mendapat tanah di Khaybar. Tanah ni bukan duit. Yang ni dia dapat apa? Tanah.
Di mana dia dapat? Khaybar. Macam mana dia boleh dapat ni? Setelah berlakunya peperangan Khaybar, umat Islam telah berjaya menewaskan golongan Yahudi. Jadi bila kita menang perang ni, kita dapat ghanimah. Di dalam Al-Quran tuan-tuan pernah dengar tak? Surah Al-Anfal. Surah apa tu? Al-Anfal. Cerita tentang harta rampasan perang. Jadi orang yang pergi perang ni, mereka tak ada gaji dulu. Cuma mereka dah belanja, bila menang dapat bahagian. Nabi akan beda lah masing-masing ni. Jadi Umar dapat tanah di Khaybar. Setelah dia dapat tanah di Khaybar ni tanah yang sangat strategik, tanah yang sangat elok untuk pertanian, untuk perladangan. Orang Yahudi ni dia tak duduk tempat-tempat biasa. Yahudi akan duduk di tempat yang terbaik, tempat yang subur. Salah satu tempat lokasi orang Yahudi, Khaybar. Tuan-tuan mungkin pernah dengar ada satu slogan, mereka sebut apa? Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad Saufa Ya'ud. Ini slogan yang mungkin kita pernah dengar kan? Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad, tentera Muhammad akan kembali, kan? Jadi Umar dapat tanah di Khaybar. Dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasta'miruhu fiha. Dia tanya nak buat apa dengan tanah ni? Sebab sahabat tak duduk di Khaybar. Sahabat akan balik ke Madinah. Jadi mereka akan tinggal tanah ni. Jadi nak buat apa tanah ni? Ini satu isu barulah. Jadi tanah ni mereka dapat, tapi mereka tak duduk di situ. Mereka akan tinggal. So dia mari tanya Nabi, mari bermusyawarah dengan Nabi macam mana nak buat. Dia kata, ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar, lam usib malan qats wa huwa anfasu indi min. Dia kata, wahai Rasulullah, aku telah dapat satu tanah di Khaybar, yang mana tanah ini adalah tanah yang terbaik pernah aku miliki. Sebab itu tuan-tuan, bukan tak boleh, bukan haram, bukan orang tak bagi. Tapi bila kita nak sedekah, kita nak wakaf, kita bagilah elok sikit. Ini pi bagi baju, orang angkat-angkat, dia kata banyak tangan baju ni boleh serelum. Tangan patut ada dua kok depan, koyok dua kok belakang, koyok dua. Kan? Tuan-tuan, Quran sebut. Quran kata kita nak tengok kadar iman manusia ni, kita tak boleh ukur iman dia. Sebab itu pakaian bukan lambang iman. Iman seseorang tak terletak pada pakaian dia. Dia pakai jubah labuh melerek ke, dia pakai seban punya besar ke, itu bukan tanda iman. Banyak saja orang yang bohong dengan pakaian jubah ni. Sebab itu macam mana kita nak tengok iman? Kita nak ukur, nak tengok kadar iman seseorang tu, nak tengok tak mana? Agama tak kata tengok pada pakaian. Agama tak kata tengok pada penampilan. Oi, dia ni iman kemah, tengok jubah saiz terpacak. Tak. Dia ni iman bukan calang-calang, tengok janggut dia. Dia sakar ni tak. Kalau nak kira seban, saya ingat sing lagi sakan. Iman duduk di mana? Sebab itu iman ialah perbuatan. Iman ialah perkataan. Sebab itu bila kita nak tengok, Quran kata lan tanalul bir.
Quran kata tidaklah seseorang itu diterima kebaikan dia sehinggalah dia memberikan apa yang paling dia sayang. Kita boleh sedekah, tak salah. Apa yang kita nak sedekah, kita boleh sedekah. Tetapi apa yang kita sedekah itu menggambarkan iman kita. Orang yang apabila benda yang paling dia sayang, paling dia cinta, yang tu dia bagi, itulah tanda iman dia yang sangat kuat. Sebab itu Allah dia nilai sampai ke situ. Sebab itu kita nak bagi satu benda ni, nak bagi tak? Bagi ya. Bukan nak guna dah. Kalau tak bagi pun kita nak tahu. Yang ni mungkin iman dia tak tahu nak kata. Tapi mungkin kita, ni nak bagi tak ni? Rega pun tak buang lagi. Bagilah. Yang ni dia tentu tak sama dengan hak tadi. Dia kata ni kuah banyak isi tak ada dah. Macam mana nak basuh? Dia kata tak payah basuh, boh lantai bawah bagi kat jiran. Tapi kuah je lah. Tak apa, kuah pun boleh dapat cedok Bagi waktu baru tutup api tu. Tutup api tu daging duk banyak lagi. Waktu tu cedok bagi. Tang tu nak tengok iman kita. Tang tu nak buktikan tinggi rendah iman kita. Sebab itu tuan-tuan hadirin mukminin, Umar kata inilah harta yang paling dia sayang. Bukan tak boleh. Saya kata bukan tak boleh nak wakaf, boleh lah. Tapi semua yang mari wakaf ni, mari wakaf. Tanah yang kita nak pergi pun nak kena naik dalam. Dalam kita. Tanah mana ada ni? Dalam begini. Yang ni kat dok dalam lagi tu. Awak bagi dalam tak? Saya pun tak tahu nak buat apa. Bagi kat Maib Kami nak buat apa dalam ni? Tak tahu buat bila dengar-dengar apa. Tak ada hak yang tepi-tepi jalan tu. Senang sikit. Dia kata yang tepi-tepi jalan tak bagi kat Maib, bagi kat pemaju. Boleh 2 pintu. Tu bukan saya kata tak boleh. Bukan saya kata tak boleh. Mai tanah dalam gua pun kita ambil. Janji tanah ada geran. Tapi nak habaknya manusia. Ujian. Pasal itu bila kita jumpa satu orang mai bagi benda yang kita kata kita pun tak sanggup, Allah telah bagi kepada dia hidayah. Allah. So dia tanya dekat Nabi nak buat apa? Kalau kita nak buat apa tuan-tuan? Kalau tanah Khaybar ni kita boleh sewa, kita boleh jual ke apa kan? Apa kata Nabi? Nabi kata in syi'ta habastu annahu la yuba' asluha wala yubta' wala yurath wala yuhab. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي السبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول مال. Maka Nabi kata kat Umar, kau boleh, dalam bahasa kita, wakaf. Ini sejarah ataupun latar wakaf dalam dunia orang Islam. Umar. Sebab itu bila kita baca wakaf ni, kita tak boleh lari daripada cerita Umar. Nabi kata dekat Sayyidina Umar, tanah Khaybar itu engkau cabut hak engkau berikan manfaatnya. Jadi maksudnya Nabi ajar Umar untuk buat apa? Wakaf. Jadi Umar pun fatasaddaq, Umar wakaf. Tapi apa yang Umar wakaf ni tuan-tuan? Dia wakaf apa? Tanah. Tanah ni tak ada isu. Ulama mana-mana mazhab sepakat tanah adalah benda yang boleh diwakafkan. Tanah benda yang boleh diwakafkan. Dan ini adalah dalil yang sangat jelas. Wakaf ni apa? Kita menahan hak milik kita. Tanah tu milik kita, kita cabut hak milik tu,
kita berikan apa? Manfaat ataupun hak manfaat itu kepada manusia ataupun kepada umat Islam ataupun kepada seluruh, bukan umat Islam lah, siapa-siapa pun boleh. Jadi maksudnya bila kita wakaf, berhenti. Maksudnya bila kita kata kita wakaf tanah tu, stop apa? Hak kita, hak milik kita. Nampak? Jadi Umar telah tarik hak dia kepada tanah Khaybar, dia cabut hak dia, dia wakaf, dia berikan tanah itu manfaat kepada buah yang ada atas tu ke apa ke, semua orang boleh buat. Jadi orang yang bila dia wakaf, dia kena sedar apa? Bukan hak dia lagi dah. Pasal ada juga orang wakaf, dia duk buat apa? Dia duk berasa macam hak dia. Dia duk atok kok nu, dia duk atok kok ni, dia larang kok nu, dia larang kok ni. Kan? Bila dia wakaf hak masjid tu, tanah hak masjid dah jadi hak masjid. Dia kata tak boleh buat ni, tanah kok ni tak boleh buat ni. Dia kata bagi kita buatlah, urusan kita lah. Dia kata jangan lupa tanah siapa? Dia yang lupa. Dia kata kita jangan lupa tanah siapa? Betul lah, tanah dia dulu memang tanah dia. Ikhlas ke tak ni? Kan? Kita bila kita dah wakaf, kita dah padam daripada senarai hak kita tu, tak ada dah. Itu kita kena ingat. Baik. Kemudian tuan-tuan juga ni, zakat vs wakaf. Kan? Bukanlah saya nak kata zakat, tapi okey. Tuan-tuan, kalau kita nak banding zakat dengan wakaf, zakat ni dia sempit. Sempit ni maksud apa? Bukan semua orang boleh zakat. Sama ada bukan semua orang boleh bayar zakat dan bukan semua orang boleh terima zakat. Zakat ni dia strict. Dia punya guide dia yang agak rigid. Pertama, kalau kita ukur tuan-tuan, berapa orang dalam masjid ni yang bayar zakat? Selain daripada zakat fitrah tu lah. Dia kata saya bayar zakat ustaz. Jangan main-main. Zakat apa? RM6 setahun sekali tu. Amboi besar. Lepas tu dia boleh bertanya pula, awak maib tak bagi tolak kat saya? Orang lain bayar zakat boleh tolak, saya bayar zakat fitrah. Ni tolak tu RM10. Hang bayar RM6. Kan? Bukanlah masalah. Dapat tolak tu nak ambil pergi minta lah kan. Tak. Saya bukan nak abang tu. Kita bukan isu tu. Tapi saya nak abang, zakat ini bukan semua orang layak untuk bayar. Kadang-kadang duit kita banyak, tapi nisab kita cukup, haul pula tak cukup. Memang dapat duit apa tau seketui, boh dalam bank. Bank pun tengok, oi bagus pakcik main simpan banyak, tolong jaga duit saya. Tak dan petang esok main keluar pula, awak pakcik ada nak beli kereta. Lagu tu kita bank kadang-kadang yang bankrupt tu pasal apa? Pasal duk ni rugi risit ni. Pagi main simpan, petang jolok. Tapi saya nak abangnya zakat macam tu. Dia ada nisab, dia ada haul dia. Siapa yang layak, ketat. Jadi orang yang kena bayar ni tak payah duk sehati lah. Bukan semua. Lepas tu dia ada kadar berapa nak bayar. Dia bukan boleh ikut suka. Ustaz, saya ni ada 100,000. Lama mana dah simpan? Setahun. Kena bayar banyak mana? 300 boleh? Dia pula pergi letak lebih pada Baitul Mal pula. Saya ingat 300 cukup kot. Tu pun banyak. Tak, dia ada dia punya kadar berapa patut kita potong daripada tu. 2.5% daripada. Dia kata banyak 2.5. 2 dah 5 apa payah kira. Mana boleh. Dia kata Kedah lu mana Kedah? Kedah 2.5 je. Yang ni hukum ni standard. Tapi banyak tempat lain kot boleh 1.5. Tak ada. Nampak tuan? Artinya dia ada dia punya kadar dia. Lepas tu bukan boleh pi bedak tak ketahuan halal. Sebab itu di
Sebab itu, di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i, dia kata apa? Sekurang-kurangnya satu orang tu boleh bayar zakat sah kalau dia bagi kepada 3 asnaf. Contoh, dia bagi kepada asnaf fakir, asnaf fi sabilillah, asnaf apa satu lagi, 3 asnaf, dia beda. Okey. Tapi kalau dia hanya bagi pada satu, masalah. So, siapa dia yang nak pergi duk tentu asnaf ni? Sebab itu, selamat pi bayar di maib, depa nanti atok beda. Bagi rata. Kita nak bagi kat kawan tu, tumpu kawan tu sampai mati. Dia tak apa kata, dia tak holistik. Dia tak menyeluruh. Ada lagi bahaya, satu orang makcik di belah Bintung tanya saya, dia kata saya dah bayar bertahun-tahun dah kat kawan tu zakat, lepas tu saya dapat tahu ni dia bukan asnaf. Macam mana? Kena pergi bayar lain lah. Tu ke? Lah. Tu buat terkejut. Tapi saya tengok dia susah. Susah ni tuan-tuan, bukan boleh kira. Yang bergaya pun sebenarnya tak ada duit duk harap orang belanja ya. Pakai elok tengok-tengok, dia minum teh pun dia tahan bayar no. Aku beg duit tak apa. Pakai smart. Kita yang pakai lekeh bayar. Tak boleh pakai. So dia punya kalkulator zakat dia. Pasal itu tuan-tuan jangan duk pi tuduh tak tahu hala, jangan duk pi bayar sembrono, sebab boleh jadi tak sah zakat tu bila tuan-tuan bayar bukan pada asnaf. Bila tak sah nak jadi guna, dia kena backdated. Tak apa, saya bukan nak kempen zakat, saya main wakaf ni. Oh, dia kempen zakat pula. Okey, so saya nak santai nanti. Okey. Tapi kalau kita nak banding wakaf, wakaf ni setiap orang boleh. Tuan-tuan boleh, saya boleh. Dia tak ada tanya nisab. Ni saya boleh nak wakaf ustaz. Saya ada 300 dalam bank. Boleh. Ada RM3 pun boleh. Nampak? Wakaf ni dia lebih luas. Dia merangkumi semua orang. Daripada orang yang paling tak ada apa sampai orang yang ada segala-galanya, semua boleh wakaf. Jadi tuan-tuan cuba tanya, tuan-tuan duk bayar zakat 60 tahun hidup ni berapa kali bayar zakat selain daripada zakat fitrah? Pasal apa? Bukan tak mau bayar. Saya nak bayar macam mana? Pi tanya pejabat zakat tak cukup nisab. Lepas tu pi tanya pula tak cukup haul. Sat-sat nisab cukup, sat-sat haul tak cukup. Haul yang banyaknya haul cukup, duit tak ada. Jadi tak bayar. Kita ada satu jalan lagi yang tuan-tuan semua boleh buat. Wakaf. Semua orang boleh buat wakaf. Dan lebih menarik, tuan-tuan tak payah tanya, ni aku nak wakaf ni asnaf ke tak? Kalau zakat kena tanya, asnaf ke tak? Tapi wakaf, tuan-tuan boleh, semua orang boleh guna. Hatta Cina, Hindu, semua boleh guna. Yang tu yang kata menariknya wakaf. Tuan-tuan tak payah, ni saya buat wakaf ni sekali orang Cina main duduk, boleh dosa pula. Dah, semua boleh. Ni yang macam dialisis yang kita buat tu. Tu semua, dia bukan kira buah pinggang orang Islam ya. Buah pinggang orang Cina, buah pinggang Hindu, semua cuci. Yang ni tak boleh. Mesin ni mesin wakaf. Hang kena pergi cari mesin lain. Nampak tuan-tuan? Wakaf. Tu saya nak kempen tuan-tuan. Baik. Sekarang ni tuan-tuan, kita pendekkan cerita. Kita nak pergi terus kepada kelebihan-kelebihan wakaf lah. Sebelum saya pergi kepada perbincangan wakaf tunai tu, saya nak pergi sikit kelebihan wakaf. Antaranya tuan-tuan, dia tak putus. Amalan-amalan lain semua putus. Tuan-tuan sembahyang tak kat mana boleh sembahyang? Sebab itu bila kita nak letak ranking. Okey tuan-tuan. Sekarang saya bagi contoh mudah ya, tak payah pening. Terus pergi wakaf tunai. Tuan-tuan ada 100. Tuan-tuan ada RM100. Tuan-tuan jumpa satu orang, nah, duk mengaji ya. Nah, pak cik bagi 100. Dia pun ambil 100. Lama mana duit tu kekal? Dia pun ambil 100 tu, pergi beli telefon ke, beli buku ke, habis. Tapi kalau tuan-tuan ada 100, pergi ke Maib, pergi sebut pada pegawai Maib tu, ni 100 saya nak wakaf tunai.
Dia akan ambil 100 tu, buh lan tabung. Buh lan tabung. Kumpulkan. Ni proses dia. Lepas dia kumpulkan tu, daripada 100 tu, dia akan jadilah 1000, 2000. Ramai orang duk bagi ni. Daripada tuan-tuan pergi bagi kat kono 100. Dan saya nasihat kat tuan-tuan, bukan tak boleh. Bukan tak boleh. Wakaf yang sah di sisi undang-undang hanyalah wakaf dengan majlis agama. Dan semua yang pihak-pihak yang nak buat wakaf ni mesti tuan-tuan kena tanya dapat kebenaran tak? Bukan pasal nak ni, sebab kita nak mengelakkan penipuan. Macam selalu saya kata, wakaf puluh tahun yang siap rumah mudir, rumah budak-budak tak siap mereka sudah. Yang ni yang kita nak sebut ni. So tuan-tuan kena jelas benda ni. Pergi wakaf, himpun duit ni semua, dia jadi wakaf tunai. Wakaf tunai ni buat apa? Wakaf tunai ni pula, kalau tuan-tuan 100 boleh tolong seorang ya. Kalau tuan-tuan semua pakat bagi seorang sikit 100, dalam masjid ni ada 50 orang, kita akan dapat berapa? 50,000. Betul tak? 5,000 ke 50,000? Ha? Apa ustaz? 50 pun tak tahu. Saya bukan tak tahu, nak tengok lena ke tak? Ni orang sebut 50,000. Oh, 50,000. Tok guru tak pernah silap. Faham yang tu je. So 5,000 tadi kita akan manfaatkan dengan kita pergi salur. Ni proses panjang lah. Daripada 5,000 tu dia akan beranak. Macam mana dia beranak? Yang ni tugas pihak pengurusan. Tuan-tuan boleh tolong berapa tadi? 100 tadi. 100 tuan-tuan boleh tolong seorang. Tapi kalau 100 tuan-tuan pergi wakaf di majlis agama, dia mungkin boleh tolong 300-400 orang. Tapi 100 tu juga, pasal apa 100 tadi ni dapat kat seorang? Pasal kita pergi bagi dekat dia saja. Tapi 100 tu bila kita satukan, kita masukkan ke dalam dana wakaf Maib, Maib akan dapat dana terkumpul, kemudian dia buat pelaburan dalam jangka masa yang panjang pada tempat yang tak berisiko. Daripada 5,000 tu boleh jadi 50,000, boleh tolong punya ramai berapa orang. Daripada 50,000 tu duit tuan-tuan dah berapa? 100. 100 tuan-tuan dah tolong 300 orang pelajar. Beza. Orang cerdik dia akan ambil satu perkara yang manfaat besar. Sebab itu penting pengurusan wakaf ni tersusun. Dia tak boleh bagi sembrono. Dia tak boleh bagi ikut suka. Sebab bila bagi ikut suka, jadi yang macam tuan-tuan nampak lah. Nampak? Okey, maka itu antara contoh wakaf tunai. Baik. Tuan-tuan hadirin mukminin, kata para ulama, apabila kita wakaf was-sadaqatu jariyah, sedekah jariah itu apa dia? Mahmulatun 'inda al-ulama 'ala al-waqf. Bila tuan-tuan bisa dengar tak perkataan sedekah jariah? Mahmulatun 'inda al-ulama 'ala al-waqf. Di sisi ulama yang dimaksudkan dengan sedekah jariah tadi apa dia? Wakaf. Jadi sedekah nombor 1 ranking yang paling baik, yang paling besar dalam kedudukan sedekah-sedekah yang ada dalam Islam ni, sedekah jariah. Sedekah jariah tu apa dia? Wakaf. Jadi pasal apa kita nak pergi ambil sedekah yang rendah, tinggal sedekah yang tinggi? Pasal apa kita nak pergi ambil benda yang sementara, pergi tinggal benda yang kekal lama? Pilihan di tangan kita. Nampak? Okey. Tak Zayan? Okey, kita semua. Baik. Sekarang tuan-tuan hadirin mukminin, saya bincang sikit berkaitan dengan isu wakaf tunai. Baik, secara jujurnya, kena jujur lah. Di kalangan para ulama berlaku perbezaan pendapat. Ni saya kena terang kat tuan-tuan supaya nanti bila tuan-tuan keluar pergi pada masyarakat, bila tuan-tuan kata jom kita pergi maib, pergi wakaf. Nak wakaf apa? Aku nak wakaf duit. Duit tak boleh wakaf. Yang kita boleh wakaf ni kalau duit pergi beli bangunan. Tak. Ni bukan cerita duit pergi beli bangunan. Tak. Ini bukan duit pergi beli, duit buat bangunan, duit buat tanah. Tak. Kita wakaf duit. Duit, kita wakaf duit lah ni.
Yang tuan-tuan duk buat lah ni, masjid nak beli tanah. Tuan-tuan pi wakaf, duit tu tukar pi tanah. Yang tu tak ada isu. Yang ni wakaf duit. Duit tu jadi duit. Duit tu digunakan untuk manfaat duit. Sebagai contoh yang dibincangkan oleh para ulama. Contoh. Wakaf tunai ni nak buat macam mana? Satu, kita himpun. Tuan-tuan himpun. Kita labur. Dapat pulangan 100,000 yang orang wakaf kekal, selamat, tak kacau. Bila kita labur, kita dapat contoh 200,000. Nampak? Jadi yang 100,000 tadi kita boleh manfaat. Yang ain asal tu tetap ada, tak kacau. Okey, tu satu contoh. Kita labur. Contoh yang kedua, satu orang bagi duit. Dia kata saya nak wakaf 50,000. Jadi kita ambil 50,000 dah sebagai barang wakaf. Dia wakaf 50,000. Mai satu orang ke pejabat maid. Dia kata saya nak berniaga tak ada modal. Okey, kami boleh bagi modal. Ambil duit mana? Ambil duit hak wakaf tadi. Ambil duit wakaf hak tuan-tuan wakaf 50,000 ni. Kita bagi balik kat dia. Bagi. Hampir berniaga. Dia pula untung. Dia mai bagi balik 50,000. Mai kawan tu pula. Dia dah saya pula nak buat benda tak ada ni. Tak bagi 50,000. Yang tuan-tuan bagi 50,000 tadi mungkin 7-8 orang dah boleh guna untuk buat perniagaan ataupun buat urusan. 50,000 tu akan patah balik kepada maid yang tu tak jejas. Dia panggil pinjaman yang cara baik lah, tak terlibat dengan riba. Dan tuan-tuan bayangkan, kekal 50,000 tu, manfaat dia berapa ramai orang boleh guna. Dia ni mai pinjam, okey, hang dah berjaya mai bagi balik 50. Dia bagi balik 50. Sekali lagi ambil 50 tu pergi bagi balik kat kawan tu. Pergi balik. Allah tuan-tuan, macam kita wakaf kereta, wakaf van, kawan ni guna, kawan ni guna. Wakaf sejadah, kawan ni guna, kawan ni guna. Sama lah. Ni duit. Nampak? Jadi luas maksud wakaf tunai. Tapi saya tak ada 50,000. 50 ringgit ada. Mailah 50 ringgit tu. Haji ni 50 ringgit, hajah nu 50 ringgit, jadi 100. Mai pula hajah nu 100. Kita gabung. Nak gabung di mana? Siapa yang nak kumpul benda ni? Majlis agama lah. Sebagai pemegang amanah tunggal wakaf. Jadi tuan-tuan ada duit 300-400 pergi bagi. Ada duit 200-300 pergi bagi. Kalau tuan-tuan tak larat nak pergi, bagi ke Amil. Bagi ke Amil. Suruh Amil bagi atas nama wakaf tunai. Esok bila tuan-tuan mati, kata tuan-tuan semua anak-anak paraik pergi berjalan Cameron Highland, pergi Krabi, yang tuan-tuan boleh hak yang duduk di Maik tu ya. Nampak? Tak habis lagi ni. Baru pusingan pertama. Kita nak pergi pusingan kedua, tapi saya kena bagi laluan kepada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey tuan. Macam saya sebut tadi, di kalangan fuqaha berbeza pendapat boleh tak boleh. Ini kita cerita bila sikit. Saya ikut tuan-tuan keluar pi jumpa dengan orang yang pegang kata tak boleh, berkelahi pula. Law ni bukan boleh berkelahi, duk kira nak buh orang dalam neraka. Kan? Fiqh ni luas. Selagi mana ada ruang nak bagi boleh, kita bagi boleh lah. Contoh macam selalu saya cerita. Satu orang bertengkar laki bini. Tak jelas dalam mereka duk berkelahi tu ada tak laki pi cerai, pi kata cerai. Tak jelas. Pasal berkelahi. Berkelahi bukan kita nak ingat apa, betul tak? Siapa bisa berkelahi kat tangan? Masa berkelahi mana nak ingat apa kata kan? Keluar. Cuma lah mereka syok kata, abang cerai cik. Aku tak kata ada. Maka bila perkara ni pergi tanya pada orang-orang yang alim, ada ilmu, hendaklah dia menyelamatkan rumah tangga tu. Lah ni hampa berkelahi apa dia? Kami berkelahi macam-macam lah ustaz. Oi. Lepas tu jadi macam mana? Saya duk rasa macam dia cerai saya. Rasa? Hang dengar ke tak? Macam dia kata. Dia kata ke tak? Sat. Abang sebelum tu abang kata apa, abang ingat tak? Aku tak kata ingat, aku tak ingat apa. Aku geram kan? Tapi saya duk rasa dia kata. Kita di atas syok macam tu, yang dengar pun tak jelas, yang kata lagi tak jelas, kita kata maka dianggap tak ada lah lafaz tu. Lepas tu macam mana ustaz? Hampa pergi balik, hampa duduk elok-elok, tak jatuh. Hampa sendiri pun tak ketahuan jatuh tak jatuh. Yang yakinnya hampa laki bini ke tak? Hampa yakin hampa laki bini, hampa menikah betul ke tak? Menikah betul ya, nak 6 dah. Yang tu yang clear, yang confirmnya hampa pergi balik duduk elok-elok. Kita nak ke arah mempermudahkan orang agama ni. Saya tadi ustaz ambil wuduk, dengar ceramah, mengantuk terlak, kentut tak gedak tau. Hang mayang maghrib tadi hang ambil wuduk tak? Ambil. Betul ambil? Kalau tak ambil macam mana mayang maghrib? Betul? Cuma saya tadi ni masa duk dengar kuliah tadi ni terkentut ke tak tau? Hang dengar bunyi tak? Tak. Ada bau? Tak ada. Lepas tu yang hang rasa kentut macam mana? Saya duk rasa macam nak keluar angin. Mayang. Agama. Basyiru. Nabi kata basyiru. Wala tunaffiru. Berikan khabar gembira.
Bila kamu memberikan fatwa, orang tanya soalan, berikan jawapan-jawapan yang bila orang dengar menenangkan hati. Wala tunafiru, dan jangan bagi jawapan yang orang lari. Yassiru wala tu'assiru, pemudah, jangan pepayah. Satu orang tanya kita, ustaz, saya duduk di hospital, payah nak pergi bilik air. Doktor mai check apa semua, macam mana saya nak buat? Bolehkah saya jamak? Boleh, di atas masyaqqah jamak. Bolehkah saya nak qasar? Hang sakat nah, bagi betih nak paha. Jamak sudah lah, qasar tak gaduh, qasar musafir bagi. Fatwa-fatwa mesti bersifat memudahkan orang. Sebab itu orang yang fatwa soal, lepas tu saya tuan-tuan pun tahu isu. Bagi saya itu fatwa ni, tuan-tuan belikan termenum yang duk mak goreng di rumah berapa ekor? Ni saya nak tanya, yang duk beli di rumah berapa ekor? Habis kuat sangat 10 ekor lah kot. 10 ekor bolehlah buang perut, hiri, basuh, ambil air peri. Tengok darah tak ada. 10 ekor. Orang buat keropok leko 10 tan. Hang nak suruh dia basuh sekor-sekor? Bisa pergi tengok. Orang buat leko. Tak payah buat leko. Orang buat kuah laksa tu pun cabut pinggang nak buang perut. Sebab tu kadang-kadang betul disebut dalam kitab, tapi waqi'nya macam mana? Amboi, neraka terus. Siapa makan ropok leko, kalau dia faham, habis neraka pok-pok tu. Pasal apa hang masuk neraka? Mencuri? Tak. Berzina? Tak. Betul hang masuk neraka pasal apa? Makan ropok leko. Apa? Sebab itu agama tak suka kita bodohkan orang, kerana kadang-kadang perkara itu boleh balik kepada kita. Apa salahnya kalau kita sebut dalam hal yang macam ni? Ada kaul yang kata darah ni tak najis dalam keadaan sukar nak basuh puluhan kilo, ratusan kilo, maka dimaafkan. Ada pandangan yang ringan, dan benar ni khilaf, pandangan yang ringan. Sebab tu kadang-kadang satu orang dia lagi rasa lagi payah, lagi kuat agama dia. Maka sebab itu bagi saya, tuan-tuan, benda ni khilaf ni, wakaf tunai ni. Saya nak habaq tentu ya, wakaf tunai ni ada kata boleh, ada kata tak boleh. Yang kata boleh pun tak apa, yang kata tak boleh pun tak apa. Pasal benda ni khilaf. Sat lagi tuan-tuan kata, dah tak boleh, yang boleh masuk neraka. Dah. Kita dalam fiqh ni, dia bukan fiqh ni, dia pendapat tau. Dia bukan tak syurga, neraka. Okey, contoh, saya bagi contoh. Allahu Akbar, tak tangan. Ada kata tak tangan tadi, ada kata tak tangan. Hak yang kata tak tangan ni masuk neraka ke? Yang mana? Tuan-tuan tak boleh tanya, ustaz, letak tangan tang mana yang masuk syurga? Okey, contoh, saya bagi satu contoh lagi. Ada mazhab kata baca Fatihah sah. Ada mazhab kata baca Fatihah ni kalau tu imam baca, kita tak gaduh baca. Tuan-tuan tak boleh tanya, yang mana masuk neraka? Tak, ini khilaf. Khilaf tak semestinya kalau buat hak tu, hak ni masuk neraka, hak ni masuk syurga. Khilaf bukan antara syurga dan neraka saja, benda ni luas. Kita ni kalau boleh orang tanya, seronok habatai. Saya ustaz mangkit pagi tersilap beruh gigi. Batai. Kawan tak ada tanya batai. Betul, qada. Seronok sangat nak berbatai amalan orang. Saya semayang, ustaz tersilap lagu mana atas arah kiblat, tapi saya pun betul batai, mayang lain. Banyak bulan dah saya silap. Batai, orang kata batai, hang kena qada balik.
kawan tu baru mayang Jumaat pun 2-3 kali. Saya tak bawa kain ustaz, pakai luak jin nak mayang. Yang mayang pakai luak jin ni jin ni. Terus kepok, terus pangkah. Sonok nak habang kata kita kemas. Tujuan dia apa? Nak habang kata kita kemas, nak habang kata kita kuat, nak habang kata kita pakai, nak habang kata patua kita itu patua yang syurga lah, pasal yang nu neraka. Yang kata tak najis itu pun di kalangan ulama. Sebab itu kita jangan lajak lebih pada laju. Jangan lajak lebih pada laju. Hadirin mukminin. So, balik kepada isu wakaf tunai ni, di kalangan fuqaha boleh dikatakan jumhur fuqaha mengatakan tidak sah. Tu dia. Tuan-tuan kata lega. Awak tak sah tak gaduh Nanti dulu yang ni yang tak sah. Pasal apa dia kata tak sah? Kerana nas menyebut tentang wakaf kekal tadi. Sebab itu antara yang disebut seperti Al-Imam Al-Mawardi, dia kata apa? Dia kata wakaf dengan dirham dan dinar tidak sah pewakafannya kerana ia tidak kekal bila dimanfaatkan. Dia musnah, maka tidak sah seperti mana kita wakaf makanan. Tetapi kita nak sebut di sini bahawa makanan tidak sama dengan dinar. Kerana makanan ni bila kita makan, dia memang dia istihlak, memang dia musnah. Tuan-tuan beli bihun nasi makan, hancur. Tapi duit boleh ditukar dan juga boleh digunakan dengan kita kekalkan. Duit ni dia tak macam jahanam macam kuih tadi. Dia tak jahanam macam makanan tadi. Sifat dia tak sama. Jadi nak kiaskan kepada makanan itu agak tidak tepat. Mengikut pandangan yang kata boleh ni, bukan saya kata, mengikut pandangan yang kata boleh. Baik. So, saya bacalah pasal ni kita nak amanah kan. Okey. Manakala sebahagian di kalangan fuqaha menyatakan boleh kita berwakaf dengan duit wakaf tunai. Kerana di dalam wakaf tunai ni dia boleh ditukar dalam bentuk aset yang lain dan boleh dilupuskan dan boleh dimanfaatkan. Banyaklah. Artinya duit ni kita boleh tukar ke dalam aset yang lain. Duit ni kita boleh jadikan dia sebagai pinjaman dengan kita mengekalkan modal dia. Artinya pokok pangkalnya nak kiyah kepada makanan tadi, nak kiyah kepada benda buah tadi ni tak sama. Isunya panjang lah kalau kita nak bahas. Tapi saya ambil secara ringkas. Jadi, okey, wallahu ta'ala a'lam. Terus kita cut. So, tuan-tuan nak ikut yang mana? Saya baca. Di antara majlis fatwa yang telah memfatwakan bolehnya wakaf tunai ni sah dan dianggap sebagai wakaf ialah majlis fatwa antarabangsa. Majlis fatwa antarabangsa yang bermesyuarat di Muscat, Oman, menfatwakan boleh. Yang ni yang terdiri daripada kalangan alim-alim besar dunia, mereka fatwa boleh. Bahkan majlis muzakarah fatwa kebangsaan juga menyatakan boleh. Bahkan jawatan kuasa negeri pun boleh. Wakaf tunai ni dianggap sah. Jadi wallahu ta'ala a'lam, ada ruang di sana sebahagian fuqaha yang mengatakan sah, boleh kita wakaf tunai ni. Kita peganglah pandangan itu dalam keadaan sekarang ni. Lebih praktikal wakaf tunai berbanding hanya menghadkan. Wakaf semata-mata tanah sempit, tetapi wakaf duit ni luas, manfaatnya luas dan semua orang boleh terlibat. Maka sebab itu kita diperlih kempen wakaf tunai. Jadi mulai esok, kalau mana-mana ada pihak yang berhasrat nak bagi duit dia, kalau sebelum ni dia bagi derma biasa, dia bagi sedekah biasa, dia buh dalam tabung masjid, tabung anak yatim, dia nak tukar konsep, nak bagi pada satu benda yang lebih kekal dan bermanfaat, dia boleh pi bagi di atas nama wakaf tunai. Itu yang membezakannya. Dan saya nak sebut juga kepada tuan-tuan hadirin mukminin,
apabila seseorang itu meninggal, putus segala amalannya, melainkan 3 perkara yang kita kata tadilah. Salah satu yang Nabi sebut dalam hadis itu apa dia? Waqaf. Nabi kata yutba'ul mayyit thalathah. Apabila diusung, dibawa satu jenazah itu pergi ke kubur, ikut 3 perkara. Apa dia? Ahluhu, maluhu, wa amaluhu. Pergi bersama dengan dia ke kubur tu, ahluhu, keluarga dia. Maluhu, harta benda dia. Wa amaluhu, dan amalan dia. Fayarji'u ithnani, balik 2 perkara. P3 balik 2. Apa dia tuan? Ahluhu wa maluhu. Ahli keluarga dia balik, anak bini dia balik, harta benda dia balik. Wa yabqa wahid, satu yang kekal, amalan dia. Dan amalan yang besar yang tidak putus, pencen akhirat. Tuan-tuan mati puluhan tahun, ratusan tahun lagi tak dibangkitkan, pahala itu masuk berterusan ke dalam akaun catatan tuan-tuan. Waqaf. Kita harap anak, belum tentu. Ilmu, barangkali kita tak ada kemampuan untuk mengajar, ataupun ilmu yang kita ajar itu mungkin tak diamalkan lagi. Tapi perkara yang mungkin kita boleh jamin, kita boleh bertindak, harta kita. Dan peluang yang kita buka ni, harta yang bermula daripada serendah-rendah duit, ringgit, tuan-tuan dah boleh berwakaf. Jadi saya kempen pada tuan-tuan semua, marilah sama-sama kita berwakaf dengan wakaf tunai. Yang tuan-tuan dah dapat pencerahan dan penjelasan sedikit sebanyak. Mudah-mudahan apabila tuan-tuan dibangkitkan esok, antara yang tersenarai besar sebagai penyumbang kepada pahala tuan-tuan, sedekah jariah ataupun wakaf tunai yang tuan-tuan buat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.